Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan, jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So, bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi, lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti berapa bulan, tapi dalam 5 botol lah. 5 botol dah 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih lah. So memang ada dia dah memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala hidupkan kita. Allah Ta'ala berikan ruang untuk kita menjadi mukmin yang sejati. Dengan cara macam mana? Kita ikut panduan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya ingin mengajak kepada semua untuk kita merenung satu tuntutan di dalam agama kita, kepentingan melakukan amal kebaikan. Kita semua dituntut, kita semua diseru dan kita semua diberikan rangsangan untuk melakukan amal kebaikan. Tak kiralah benda apa pun, walaupun benda tu simple, walaupun benda tu kecil saja. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, beritahu kepada kita, jangan kita memandang satu benda yang kecil itu simple, tak ada apa-apa. Sebenarnya walaupun hanya sekadar imatatul adha anit tariq, buang satu benda yang menghalang di tengah jalan, juga menjadi tuntutan dan juga kepentingan kepada kita untuk kita lakukan. Tujuannya tak lain tak bukan kebaikan dan juga imbuhan daripada apa yang kita lakukan tadi akan kembali kepada kita semua, insya-Allah. Dan pada pagi ini Anda mengajak kepada sidang penuntun untuk sama-sama kita merenung sebuah hadis yang selalu kita duk dengar, tapi sebagai tazkirah, sebagai peringatan, sebagai ulangan. Sebab manusia ni bersifat dengan pelupa, jadi perlu kepada ulang. Iklan tu kena berterusan. Barulah kita akan ingat betul-betul dan dapat kita hadam di dalam diri kita untuk jadikan panduan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah." Atau kama qala. Daripada Nabi SAW menyebutkan, apabila mati saja seorang anak Adam, kita lah tu anak Adam tu, manusia, semua manusia yang dilahirkan adalah anak Adam. Semua sekali kita adalah anak Adam. Nabi kata, "Iza mata ibnu Adam." Apabila matinya seorang anak Adam, inqata amaluhu illa min thalath. Akan terputus segala amalan dia. Mati saja kita, dicabut nyawa kita, berhembus nafas kita yang terakhir, berhenti jantung kita, akan terputus segala amalan kita. Dan mati ini pula, seperti mana yang kita duk dengar dah ustaz duk cerita, penceramah duk sebut, kita sedar kata kita mati ni masa duduk dalam kubur, duduk tidur terbaring apa semua, buka-buka, Allah, aku duduk tang mana ni? Sebelum tu berasa macam kata mimpi ya. Bila kata duk apa, macam kata seakan-akan kita tidur aja. Mati ni memang mai dalam keadaan sudfah, dalam keadaan sempatas kilat, spontan pun mati. Tak sedar, kita tak akan sempat untuk bersedia, melainkan orang-orang yang dah buat persediaan daripada awal, ikut panduan daripada Nabi SAW. Dan mati ini bila mana mai dalam keadaan mengejut,
Kita ni tak sedar kata kita dah mati, melainkan dalam keadaan kita seakan-akan bermimpi. Tengok orang main usung kita, bawa kita tak di atas katil, kemudian selimutkan kita, bagaikan mimpi. Kita bukan sedar kata kita mati ni, kita tak sedar. Kemudian bila mana dah dimandikan, dikafan, disemahyangkan, diusung dengan keranda, dimasukkan ke dalam kubur. Duduk dalam kubur dah kambuh tanah, baru tu sedar, siapa aku duduk tanah ni? Rupa-rupanya aku mati dah. Allahu Akbar. Aku dah mati, ya Allah. Kembalikan ke aku ke dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke alam yang sebelum ni. Tapi Allah Ta'ala tak akan kembalikan dah. Allah Ta'ala bila dia kata dah sampai masa dia, idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai saja ajal, sampai dah masa yang telah ditetapkan, Allah Ta'ala tak akan lewat walaupun seminit, walaupun sesaat, dan tak akan dahulu, maksudnya awalkan walaupun sesaat. Jadi bila dah sampai habis dah masuk dalam kubur, jangan duk bayang dah, ya Allah bolehlah bagi, tak ada dah rayuan apa, tak ada lah. Di dunia tak apalah, ada mahkamah rayuan. Ada lagi kalau kata dah pergi telajak di sini buat macam ni, boleh lagi. Tapi kalau kata di alam kubur sana, Allah Ta'ala kata matilah, habis dah. Kemudian bila mana kita dah tersedar tu, dan tak ada apa pun yang akan meneman kita, yang akan bersama dengan kita di dalam kubur yang gelap gelita, ditemani dengan cacing, ulat, lipas, segala macam yang ada di dalam tanah sana, yang itulah yang akan bersama dengan kita. Dan Nabi bagi tahu, Nabi pesan kepada kita perkara-perkara yang akan membahagiakan kita di dunia dan juga di akhirat. Juga termasuk ketika mana kita menunggu nak sampai ke akhirat, kita duduk di alam barzakh. Di alam barzakh ni Nabi kata apa? Akan kita bawa bersama dengan 3 benda. Illa min thalas. Apabila terputus segala kepentingan ataupun segala kebaikan, segala imbuhan yang akan kita dapat di dunia ni, kecuali 3 saja yang akan kita bawa bersama di dalam kubur. Apa dia yang 3 tadi? Nabi kata, sadaqatin jariyah. Pertama sekali sedekah jariah. Sedekah jariah yang kita lakukan. Sedekah jariah yang kita infakkan, walaupun RM1. Ni waktu pagi ni. Waktu pagi ni, bila mana kita menginfakkan harta, Nabi kata apa? Datang 2 orang malaikat. Allah Ta'ala hantar dah. Tak berpagi-pagi seorang anak Adam itu, kecuali Allah Ta'ala hantar kepada mereka 2 orang malaikat. Bila mai saja 2 orang malaikat ni, apa kerja malaikat ni? Kerja malaikat ni khusus melihat apakah infak yang kita lakukan. Apakah duit yang kita belanjakan. Apakah harta yang kita berikan kepada orang ni di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2 orang malaikat ni duk tunggu saja kita nak buat apa. Lalu, dalam hadis yang Nabi sebut tadi, Nabi kata, bila mana kita menginfakkan harta ni waktu pagi, mayang subuh. Tadi kita semayang subuh. Keluar daripada masjid tu tengok ada tabung bagi. Bila mana kita bubuh saja, walaupun RM1. Yang penting istiqamah. Walaupun RM1. Bubuh saja duit di dalam tabung tu. Malaikat, salah seorang daripada malaikat mendoakan kepada kita. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah gantian yang lebih besar kepada orang yang menginfakkan harta ni. Allahu Akbar. Malaikat yang doakan. Orang kata manusia, malaikat yang mendoakan. Kalau kata manusia doa, kabul tak kabul, wallahu a'lam. Diterima atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau malaikat, insya-Allah Allah Ta'ala dengar. Malaikat yang mendoakan, bukan sekadar kata amin, mendoakan. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menginfakkan harta ini satu gantian yang besar. Tapi sebaliknya pula bagi orang yang kedekut. Tu kata 2 orang malaikat. 2 orang malaikat yang Allah Ta'ala hantar pada waktu pagi. Bagi orang malaikat yang kedua pula, dia akan keluar doa yang khusus bagi orang yang kedekut, orang yang bakhil. Tangkai jering. Kata tidur mesin. Kedekut nak mempuih. Allahu Akbar. Pi belanja, pi kedai tu pun duk tunggu nak makan free je. Ada orang, ada peluang dia boleh makan free, dia makan. Mau kata nak belanja orang, jauh langit dengan bumi. Ada cikgu macam tu. Ada kawan-kawan macam tu. Mau kata pi duduk di meja tu, habuan nak cari benda free. Nak belanja tak mau, duit banyak tapi kedekut. Kalau orang macam ni, waktu pagi secara khusus,
Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat ni. Malaikat yang kedua ni duk doa apa? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah harta si fulan bin si fulan ni musnah, binasa, sama ada hilang ataupun tak memberi apa-apa manfaat kepada dia. Ni kerana apa? Kena doa malaikat tadi. Jadi waktu pagi jangan kedekut. Kalau boleh infak, itu bagus. Tapi kalau kata tak boleh infak, jangan sampai kita kedekut. Jangan sampai kita bakhil. Jalan-jalan makan. Apa kita berhenti makan di sarapan pagi di mana-mana gerai. Tiba-tiba kucing bagilah walaupun sikit. Tak luak nasi lemak kita duk makan tu. Nak bagi banyak mana? Bagilah seekor 2 ikan bilis yang ada dalam nasi lemak tu. Bagi kat kucing tu makan. Malaikat duk doa kat kita. Ya Allah, berilah gantian yang lebih besar daripada apa yang dibelanjakan oleh si fulan. Mau kata kedekut, dah sepak pula kucing tu. Ya Allah. Dahlah kucing tu tak makan. Duk main nyaw dekat kaki kita. Sepak pula kaki kucing tu. Allahu Akbar. Kucing tu pun jatuh masuk dalam parit. Allahu Akbar. Malang sungguh kucing tadi. Orang macam ni, malaikat yang kedua mendoakan kemusnahan, kerosakan, tiada manfaat pada harta dia. Benda kedekut apa? Bagilah sikit. Kita ni Allah Ta'ala hantar main rezeki dekat kita ni kerana Allah Ta'ala nak bagi. Kalau betul-betul kita kerja, Allah Ta'ala mana sangat kita boleh. Orang duk usaha-usaha tu sebenarnya duit yang dia dapat, harta yang dia dapat, segala apa yang dikumpul di atas dunia ni dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau nak timbang balik, aku ni kerja tak mana je pun berbaloi kan dengan rezeki yang aku dapat banyak ni. Tak baloi. Kita buat pun hak culah pun banyak. Hak mana buat halal belai pun banyak. Tapi dapat juga rezeki Allah Ta'ala, jamin Allah Ta'ala bagi. Bila mana Allah Ta'ala bagi, tengok pula apa yang akan dikekalkan kepada kita. Apakah yang dituntut kepada kita? Infakkanlah sebahagian harta kita. Ini yang pertama. Yang disebut yang pertama, bila mana kita ni mati, akan terputus segala amalan, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Infak ke masjid. Bagi ke ma'had, sumbangan ke pondok, infakkan kepada fakir miskin, bagi kepada orang-orang yang susah. Jadi semua ni sebenarnya memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Jangan kita duk kedekut. Sehingga kan, pernah Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kata, bila mana kita, yang dikatakan nikmat tu, nikmat ni, dia hanya ada pada 3 perkara. Nikmat ni hanya pada 3 perkara. Pertama sekali, makanan yang kita makan. Yang kita makan, makanan yang kita makan. Kalau makanan kita tak makan, tak boleh. Beli di pasar malam, beli di pasaria, balik-balik hantar main rumah, anak makan habis. Tak jadi dekat kita. Tak jadi nikmat pada kita. Tak boleh makan. Mana kita makan? Beli es krim, bawa balik main rumah makan. Itulah nikmat. Masuk dalam mulut kita. Tapi hakikatnya nikmat tadi itu, masuk dalam perut, buang macam tu saja. Bolehlah terasa nikmat dunia. Yang kedua lah, pakaian yang kita pakai. Baju hak lawa beli, hak mana yang kita pakai? Ada tak baju yang beli tak pakai? Dia tengok dalam Shopee, lawa ni. Udah. Penuh dah dalam mari tu. Hak tak buka bungkuih pun banyak lagi. Duk bersusun dah dalam mari tu. Tak tahu, beli bila taklah baju ni. Tak dan pakai. Hak yang jadi betul-betul nikmat kepada kita, hak mana kita pakai? Hak buka plastik, buh di badan kita berjalan keluar. Hak tu nikmat. Hak tu yang menjadi rezeki kepada kita. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai. Yang kedua, yang betul-betul jadi nikmat kepada kita. Dan yang ketiganya, Nabi kata apa? Rezeki ataupun harta yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu dia akan jadi nikmat kepada kita. Malahan, yang ketiga ni, bila mana kita infakkan harta kita ni, nikmat ataupun benda yang kita kecapi, bukan sekadar kata di dunia, di akhirat pun kita dapat. Di akhirat dapat apa? Sudah pasti kebaikan tu akan main kepada kita. Di dunia ni apa? Satunya orang berasa kasih dekat kita. Orang berasa sayang dekat kita. Orang berasa seronok dengan kita. Oh, dia ni pemurah ni. Dia ni bagus. Tak mungkinlah aku nak buat tanah dekat dia. Dia duk tolong aku. Tak mungkinlah aku nak pedajar dia. Dia ni duk bantu aku. Duk bagi duit dekat aku. Bila mana kita berikan infak, tolong pada orang lain, kebaikan dunia dan juga akhirat kita akan dapat. Ini yang pertama. Yang pertama, sedekah jariah yang kita lakukan akan balik kepada kita, manfaat dia tu akan kita dapat walaupun kita dah mati, walaupun kita dah masuk kubur, walaupun nyawa kita dah tak ada dah di dunia ni.
Tinggal nama saja orang duk sebut. Ya si fulan orang yang baik, si fulan banyak membelanjakan harta dia. Ni naik masjid ni, dia lah yang duk bagi ni. Allahu Akbar. Baik. Sebutan yang baik memberi manfaat pada kita. Dan yang kedua pula ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Pagi ini secara tak langsung dorongan kepada anak untuk turut serta dalam SD TV ni, tak lain tak bukan, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ni dapat didengari, dapat dihadam, dapat diamalkan. Nak bagi duit banyak, nak bagi duit tak banyak. Kita bukan harta nak duit banyak pun. Harta tak banyak, semua hanya pinjaman daripada Allah Ta'ala. Tapi takat mana yang boleh kita berikan, kita berikan. Ada ilmu, kongsikanlah. Ilmu yang dikongsikan kepada orang lain, bila mana orang dengar, orang beramal, orang sampaikan kepada orang lain, maka pahala tu akan berterusan dapat kepada kita. Duduk dalam kubur yang asal gelap, kita macam mana boleh kubur aku cerah ni? Rupa-rupanya amal kebajikan yang kita lakukan di dunia tu. Ilmu yang kita curahkan kepada orang lain, orang duduk beramal. Hak ni semangkuk masuk. Itu yang katakan saham yang tak pernah putih-putih. Saham akhirat, MLM, multi level marketing. Orang kita buat bagi sikit je, orang tu dapat dia sampai kepada orang lain lagi, orang tu dapat dia sampai kepada orang lain lagi, sampai ke bawah-bawah. Kita hak duk di awal ni yang mencurahkan ilmu ni, mengongsikan ilmu ni, memberikan ilmu kepada orang lain, dengan asbab kita, orang lain dapat, orang lain terima panduan tadi, orang lain beramal, maka pahala tu dapat dekat kita. Cuba usahakan. Kalau kata kita diberi peluang untuk menyampaikan ilmu, sebutlah takat mana yang kita boleh. Berikanlah sekadar mana yang kita mampu. Tapi ingat, jangan sampai muhung. Dia ada ilmu kat, tapi ilmu kelentong. Pusing merata. Itu tak betul lah. Itu tak kena. Nak cerita benda yang betul. Cukup sekadar apa yang kita ada. Mengharapkan ilmu yang kita sampaikan tadi memberi manfaat kepada kita. Okey dah tu. Tapi ilmu yang betul. Nak sebut cerita kata Nabi kata, memang Nabi kata betul. Nak sebut kata Allah Ta'ala sebut, memang Allah Ta'ala sebut betul. Dalam Al-Quran ada ayat ni. Dia sebut. Itu betul lah. Tapi jangan duk cerita muhung. Jangan duk kelentong, kaki putang alam. Itu tak boleh. Itu haram. Malahan, Nabi melarang orang yang berdusta kepada Nabi. Dia bercakap kata, dia hadis Nabi. Padahal Nabi tak sebut macam tu. Dia sebut dan sandarkan perkataan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Allahu Akbar. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Siapa yang berdusta kepada aku dengan cara sengaja, maka tempat kembalinya dalam neraka. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat tersebut. Kita dijauhkan daripada neraka. Kita diselamatkan daripada neraka. Lalu kita ditempatkan dalam syurga. Allahumma amin. Jadi, untuk kita sampaikan ilmu, pastikan kita kena ada ilmu. Jangan duk jadi buat pala tau. Jangan duk rodong ikut dan. Jangan duk petik hadis nu kata ni kan Nabi kata Nabi. Hadis maudhu' jangan sekali-kali kita sebut, melainkan untuk menceritakan bahawa hadis tersebut adalah maudhu'. Itu tak apa. Tapi kalau Nabi tak pernah sebut, jangan kita duk kata ni Nabi kata. Wal'iyyazubillah. Dan kalau kita tak tahu, abang kata tak tahu. Macam mana dalam hadis Jibril, ketika mana Nabi ditanya. Nabi ditanya berkenaan dengan bila berlakunya kiamat. Setelah mana Nabi ditanya berkenaan dengan Islam. Setelah mana Nabi ditanya berkenaan dengan ihsan, dengan Islam, iman dan juga ihsan. Kemudian Nabi ditanya pula, bilakah berlakunya kiamat? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tiadalah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya kita tak tahu. Nabi mengaku. Nabi kata Nabi tak tahu. Sebagai panduan kepada kita, contoh kepada kita, kalau kita tak tahu, abang tak tahu. Jangan pula duk buat mana-mana. Hak ni cerita macam ni. Hak ni tahun ni. Sampai ada pula cerita berkenaan dengan kiamat ni. Ada pula orang sebut, ni 2012 akan berlaku kiamat. Tengok lepas tak ada pun. Tak berlaku pun. Muhung je. Ni cerita yang tak betul. Tapi kalau kata dia punya teori, dia punya dengan perkiraan dia tak apa. Tapi kalau duk sebut kata Nabi kata macam ni, tak, Nabi tak pernah sebut pun bila akan berlakunya kiamat. Malahan Nabi sendiri mengakui bahawa dia tak tahu bila akan berlakunya kiamat. Jadi, ilmu yang kita ada ni, jangan kita kedekut. Ilmu yang kita ada, jangan kita sembunyikan. Jangan kita simpan. Sampaikan. Sampaikan. Kalau kata orang minta, tolong saya mengajar. Ambil peluang ni untuk mengajar. Ambil peluang ni untuk kita sampaikan ilmu kepada orang lain. Mudah-mudahan orang dapat ilmu tadi menjadi panduan kepada diri dia. Lalu dia beramal dan sampaikan kepada orang lain.
Jangan lepaskan peluang ni. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang ketiga, ataupun anak soleh yang sentiasa mendoakannya. Ni kita punya kepentingan melakukan amal kebaikan, di mana kebaikan yang kita boleh dapat pada perkara yang ketiga ni, anak yang dilahirkan, anak kita yang dilahirkan pasti dia betul-betul menjadi soleh, awaladin soleh, anak yang soleh, pastikan dia tu betul-betul soleh. Maksudnya boleh buat amal kebajikan kepada orang tua dia. Berapa ramai tengok di dunia sekarang ni anak-anak yang derhaka kepada ibu ayah dia, anak-anak yang mencari dosa di sebalik perbuatan terhadap ibu dan ayah dia. Jadi dia ni buat satu benda yang tak elok. Jangan. Sepatutnya buat benda yang bagus. Dan kita sendirilah yang kena usahakan supaya anak tadi jadi soleh. Jangan hanya pandai menternak anak tapi tak pandai membelah anak. Tu kena tengok tu ayat tu. Jangan seronok kata, menikah mau, anak mu ramai tapi nak jaga tak mau. Ni kena jaga. Kena pandai macam mana nak ajak mereka berkenaan dengan agama. Ilmu agama yang secara khususnya kita kena ajak kepada mereka. Ilmu berkenaan dengan kehidupan. Ilmu yang akan memandu kepada mereka supaya jadi orang yang baik. Ilmu agama lah. Dalam ilmu agama tu adanya akidah, kepercayaan, adanya syariah yang menentukan perbuatannya baik ataupun buruk, kena ataupun tak kena. Dalam agama juga diajar kepada kita ilmu cara nak merawat hati kita, nak menjadikan hati kita bagus. Jadi dalam ilmu agama, dalam ilmu fardu ain, maka ajarlah kepada anak-anak kita. Barulah anak kita tadi akan jadi anak yang soleh. Akan mengenang segala dosa, akan tahu segala dosa dan juga akan meminta ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah, ampunilah ibu dan ayahku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baru dia reti baca. Ni kalau kita tak pernah duk ajak, dia akan melalui, pergi ikut lain. Tuan-tuan jangan duk berasa anak kita boleh dah tu. Try tengok. Try suruh dia baca. Adik cuba baca tengok. Rabbighfirli. Suruh baca Rabbighfirli. Macam mana Rabbighfirli? Rabbighfirli. Cuba test tu. Tak ada anak kita. Cuba test Rabbighfirli. Suruh dia baca. Betul tak dia baca kat mana? Kalau setengah tu, kalau kata tak apa betul-betul, dia baca pergi ikut lain. Rabbighfirli warhamni wajburni terbalik celaru. Tu doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli lah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Tu duduk antara dua sujud. Kita pun tak hafal. Jadi kena banyak. Kalau kita tak hafal lagi berat lah. Kita tak pernah doa kepada ibu dan ayah kita. Macam mana anak-anak nak doa pada kita? Kita kena rajin doa. Kena rajin minta ampun untuk ibu dan ayah kita. Untuk diri kita dan untuk ibu dan ayah kita. Kena ajak anak-anak kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua ibu bapaku, kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka mengasihani aku semasa kecil. Jadi kita rajin duk berdoa dekat ibu dan ayah kita, barulah anak-anak rajin nak berdoa dekat kita. Ni kita pun malah, kita pun duk buat culah. Mayang pun lekat tak lekat. Macam mana nak berdoa kat ibu dan ayah? Jadi kena ambil perhatian berkenaan dengan anak-anak ni. Pastikan kita ajak mereka betul-betul. Ni sepanjang PKP, kita duduk di rumah. Ada benda ni kita amalkan. Duduk sembahyang di rumah, kita jadi imam. Ajak ke dak anak-anak kita berdoa dengan doa tersebut. Kalau kita tak ajak, terlepaslah peluang kita. Terlepaslah kesempatan untuk kita terapkan doa yang cukup-cukup bermanfaat. Khususnya untuk diri kita. Dan kita sendiri hafal ke tak? Tu kena tengok kita hafal ke tak? Kalau kita hafal, alhamdulillah, ni aku duk berdoa dah kepada ibu dan ayah. Mudah-mudahan anak aku akan berdoa kepada aku. Jadi kita kena buat baik dulu kepada ibu dan ayah. Anak-anak kita akan buat baik kepada kita. Tunjuk contoh teladan yang baik. Dalam hadis Nabi menyebutkan, birru abaukum tabarrukum abnaukum. Buat baik kepada orang tua kamu, ibu dan ayah kamu, nescaya akan anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Tabarrukum abnaukum. Anak-anak kita semua akan buat baik pada kita. Kalau kita rajin berdoa, anak-anak pun akan rajin berdoa. Tapi kalau kita tak berdoa, malah nak berdoa, hafal pun tak. Nak angkat tangan, nak tadah tangan pun malah. Ni doa, amin, amin Allah. Orang lain je duk baca doa. Imam je duk baca, kita tak baca doa. Tak hafal pun.
anak kita tak akan hafal dan kita sendiri akan rugi tak dapat doa daripada anak-anak kita. Ini jaminan daripada Rasulullah. Orang yang berdoa khusus kepada ibu dan ayah dia, Allah Ta'ala akan ampuni dosa ibu dan ayah dia walaupun duduk dalam kubur. Jadi itulah 3 perkara yang menjadi kepentingan kepada kita untuk kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebaikan yang perlu kita garap, kebaikan yang perlu kita pulun buat sepanjang kita ada masa kita hidup di dunia ni, dan mati habis dah. Yang Nabi kata, in qata amaluhu, terputus segala amalannya, tak ada apa yang bermanfaat untuk dia kecuali 3 benda ni saja. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala berikan rezeki untuk kita lakukan. Kita dapat peluang 3-3 ni. Kita ada harta, mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, kayakanlah aku. Berikanlah aku dengan harta sebanyak-banyaknya untuk aku infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu sebanyak-banyaknya supaya aku dapat beramal dengannya dan aku akan sampaikan kepada orang lain. Malahan 2 benda ni boleh kita cemburu, boleh kita berhasad. Ni, bab harta dan juga bab ilmu. Tuan abang kata betapa pentingnya 2 perkara ni selain daripada anak doa pada anak soleh. 2 perkara ni betapa pentingnya 2 perkara ni. Saya akan Nabi kata la hasada illa fisnatain. Tak boleh kita berhasad kecuali pada 2 perkara ni saja. Apa dia 2 perkara ni? Bila mana kita melihat orang yang berilmu, banyak ilmunya, kita berasa cemburu, kita berasa iri hati dengan dia. Ilmu banyak ni. Lalu kita pun pulun mengaji dan kita sampai pada orang lain. Bukan kata hasad di sini, hasad yang kalau macam tu aku nak santau dia. Itu tak boleh lah. Aku geram tengok dia ni ilmu banyak sangat. Aku nak pergi saja nak berjatuh dia. Tak boleh lah. Kita pulun pergi mengaji. Kerana dorongan kita duk tengok dia tu ilmu banyak, kita pun nak jadi macam orang yang berilmu juga. Itu dibenarkan, dibolehkan. Dan juga kalau kata yang satu lagi, kalau kita tengok orang yang harta banyak, warajulun atahullahu malan, dalam hadis menyebutkan, dan boleh kita berhasad pada perkara yang kedua bila mana kita melihat seorang lelaki yang banyak harta dia. Oh, dia ni kaya. Bila dah kaya tu kau tak pernah kedekut. Minta pergi masa mana mesti ada dia. Memang dah kaya. Duit ni mesti bagi bukan sikit-sikit. 100. Allahu Akbar. Semua orang susah pakai duit pergi minta dekat dia. Tak pernah putih. Kalau kata tak ada sangat pun dia tak buat duit apa, paling-paling kurang RM10 mesti dia bagi. Mau kata dia ada di kedai makan, kita makan peri je. Orang macam ni bagus. Lalu kita berhasad. Aku pun nak jadi kaya macam dia. Aku pun nak jadi hebat macam dia. Aku pun nak jadi pemurah semacam dia. Aku juga nak jadi penderma semacam dia. Maka yang ni dibolehkan. 2 perkara tadi, pada ilmu dan juga pada harta, boleh kita berhasad untuk kita jadi lebih. Jadi seperti orang yang lain dan kita lebih daripada dia lagi. Ada yang ketiganya, jadikan anak-anak kita ni rajin berdoa. InsyaAllah dia akan berdoa kepada kita walaupun kita dah mati. Jadi sekadar itulah yang boleh anak kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat pada diri anak dan juga pada pendengar sekalian. Boleh ambil sebagai panduan, dijadikan sebagai panduan untuk kita beramal mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit tu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, cik senang bangun. Dan kawan-kawan cik pun tengok cik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa botol lah? lah? Berkesan lah untuk cik. Sekarang cik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata tu yang daripada tengok keadaan cik. Kawan cik tanya lama cik kata tu tengok pada tindak balas pada cik dulu. Kalau cik berjaya, tapi dia orang tengok alhamdulillah cik dah makin cergas. Makin tak ada lah macam dulu tak angkut jalan. Jalan lah. Tu dia orang nak juga tak gitu. Sikit ya.